Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada malam ini dengan episod yang seterusnya untuk rancangan Seram dan Misteri. Okey, seperti biasa pada malam ini kita akan membicarakan beberapa cerita yang dikategorikan seram dan misteri. Untuk malam ini saya akan membacakan beberapa cerita yang telah di-emailkan kepada kami. Alhamdulillah, email-email yang kami terima selepas proses penapisan didapati banyak cerita yang sesuai untuk kita kongsikan. Untuk mereka-mereka yang masih belum tahu bagaimana nak berkongsi cerita kepada kami, bolehlah email seperti alamat email yang tertera. Dan insya-Allah kami akan bacakan cerita-cerita anda. Baiklah, tanpa saya membuang masa, untuk cerita pertama malam ini saya akan bacakan satu email yang telah dihantar kepada kami, yang hanya meletakkan nama di emailnya adalah Brother Joe. Baiklah, saya akan bacakan. Assalamualaikum admin. Waalaikumsalam. Hari ini aku nak berkongsi satu cerita yang lama, zaman aku bersekolah lagi. Kisah ini kisah yang berlaku realiti kepada aku dan kawan-kawan aku semasa aku bersekolah ketika dahulu. Kenangan ini amat menjadi ingatan sehingga aku dewasa. Semasa aku bersekolah dahulu, aku bersekolah di sekolah berasrama. Dan seperti biasa, jadual-jadual asrama yang dipenuhi dengan beberapa program yang sudah semestinya menjadi rutin utama bagi mereka yang biasa tinggal di asrama. Pada tahun itu, ketika aku dan kawan-kawan aku menaiki tingkatan 5 dan kami dikategorikan senior di sekolah tersebut. Seperti tahun-tahun berikutnya, setiap kali bermulanya tahun baru, maka disitulah pelajar-pelajar baru akan masuk, freshie ataupun junior. Dan untuk minggu permulaan, pelajar-pelajar ini akan dimasukkan dalam program orientasi ataupun program Minggu Suai Kenal. Bagi aku, kawan-kawan aku, kami tidak terlibat langsung dalam program itu kerana kami adalah pelajar-pelajar biasa. Selalunya mereka yang terlibat adalah pengawas dan juga jawatan kuasa yang telah dilantik oleh guru-guru. Selepas seminggu, maka pelajar-pelajar freshie ini sudah tamat minggu orientasi dan mereka bergerak seperti pelajar-pelajar lain. Maka di satu hujung minggu, aku memberi cadangan kepada kawan-kawanku untuk membuat satu prank, membuat orientasi sendiri kepada pelajar-pelajar baru dengan cara menakut-nakutkan mereka. Niat di hati aku bukan untuk membuatkan mereka terlalu takut, hanya untuk sedikit menakutkan mereka yang mengatakan bahawa asrama ini adalah berhantu, supaya mereka tidak tidur lewat, tidak merayau-rayau selepas waktu lampu ditutup. Aku dengan kawan-kawan aku merancang pada malam itu kami akan membuat sedikit suasana yang menakutkan supaya mereka sedar bahawa mereka ada rutin-rutin asrama yang perlu mereka ikuti. Perancangan pada asalnya, aku dan beberapa orang kawan akan membuatkan diri kami seperti hantu. Aku akan mendukung kawan aku di atas bahu. Dia akan naik di atas bahu, aku akan pegang kaki dia, dia akan naik, maka tubuh kami akan menjadi tinggi. Lalu kami akan serkupkan badan kami dengan kain selimut, nampak putih dan tinggi, supaya bila kami berjalan di koridor di luar dom ataupun memasuki dom, pelajar-pelajar yang masih belum tidur pasti akan terkejut dengan gaya jalanan kami seolah-olah hantu bungkus yang sedang berjalan. Itulah perancangan asal.
Apabila menjelang jam 12.30 malam, tak ramai pun yang join. Hanya aku berempat sahaja. Bila kami berempat, maka hanya dua pasangan sahaja. Pendek kata, dua ekor hantu sajalah yang akan merayau-rayau. So tak apalah, sekurang-kurangnya ada juga. Apabila semuanya sudah dirancang dengan betul, aku dan pasangan aku bermula di tangga di anjung sebelah barat. Manakala sepasang lagi rakanku akan bermula dari tangga sebelah timur. Kami akan bergerak dari bilik ke bilik supaya mana-mana pelajar yang masih belum tidur nampak kelibat kami lalu, kami berjalan, mereka akan terketar-ketar. Dan pastinya mereka akan tidur ataupun berceritakan keesokan harinya apa yang mereka nampak. Itulah target utama kami. Dipendekkan cerita, aku bermula dari bilik yang pertama. Kawan aku yang berada di atas aku, dia tidak nampak pun. Setiap perjalanan yang aku langkah, semua aku yang kontrol. Begitu juga pasangan satu lagi. Orang yang bahagian bawah saja yang kontrol. Hanya orang yang di bawah saja boleh memandu dengan cara menyelak kain selimut tersebut dan melihat ke hadapan. Jadi orang di atas hanya mengikut. Seperti dalam perancangan, aku bermula dengan bilik yang pertama. Aku berjalan, masuk perlahan-lahan. Aku tahu ada pelajar yang masih belum tidur. Hanya berjalan supaya mereka nampak seram dengan suasana lampu yang suram. Pastinya amat-amat menyeramkan. Manakala satu lagi pasangan kawanku bermula dari hujung sana, dari satu bilik ke satu bilik, sehinggalah aku dan pasanganku yang di atas aku masuk ke bilik yang keempat. Apabila aku masuk ke bilik itu, tiba-tiba aku rasa ada orang di belakangku. Aku berpusing melalui kain yang menutup muka kuku selak. Aku lihat ada pasangan satu lagi berada di belakangku. Lalu aku berbisik, kenapa kat sini? Kan kita dah rancang. Kamu ke sana, aku kat sini. Dan pasangan itu pun berundur seolah-olah mahu keluar daripada pintu. Maka aku tinggalkan, aku terus berjalan ke bilik sebelah. Apabila aku masuk ke bilik sebelah, aku lihat pasangan tadi dah berada di dalam bilik sebelah, berdiri di tepi almari. Aku tepuk kaki kawan yang ada di atas aku. Tak faham betul lah, aku cakap dengan nada perlahan. Kan tadi dah suruh pergi ke lain, kenapa dia orang datang sini? Kawan aku menepuk-nepuk bahu aku. Dia orang ni teruk betul lah. Kat sini kita masuk, kat situ dia masuk. Jom kita pergi bilik lain, bisik kawan aku. Aku bergegas keluar dengan perlahan, berjalan ke bilik sebelah. Semasa kami berjalan nak masuk ke bilik sebelah, memang aku rasakan bilik itu semua pelajar sudah tidur. Pintu pun dah tertutup rapat. Apabila melalui tingkap terakhir sebelum aku memasuki pintu, aku nampak samar-samar pasangan tadi berada dalam bilik tu. Jadi aku tak masuk. Kawan aku pun bertanya, kenapa? Aku pun berbisik perlahan, dia orang ada kat bilik ni lah. Kan aku dah kata pergi tempat lain. Kawan aku menepuk-nepuk bahu aku. Pelik lah dia orang ni. Tadi ikut kita, ni masih ada. Lajunya dia orang berjalan, kata kawan aku. Tak apalah, kita pergi bilik lain lah. Dia orang ni follow kita je. Tak akan dua-dua hantu nak masuk sini, aku cakap. Aku tak masuk ke bilik sebelah. Aku skip satu bilik dan aku pergi ke bilik yang lagi satu. Bangunan asrama dia berbentuk seperti segi empat tepat, di mana yang panjang tu dipenuhi dengan bilik-bilik, kemudian yang pendek tu koridor dan tangga, kemudian diikuti dengan barisan bilik-bilik. Aku terus melalui tangga untuk datang ke bilik yang seberang sana supaya lebih jauh daripada mereka. Kita ke bilik ini. Aku buka perlahan-lahan bilik itu. Selangkah kakiku masuk ke dalam,
aku lihat pasangan tadi sudah berada di situ. Gaya mereka lebih pelik. Ketinggian mereka juga lebih pelik. Mereka hanya berdiri di tepi katil. Dan katil yang mereka berdiri itu tiada pelajar pun. Aku tak menghampiri mereka. Cuma aku berbisik pada rakan. Ya Allah, dia orang kat sini lagi pula. Tadi kan dah dibincang jangan sama-sama satu bilik. Kawan aku tercengang. Lalu kawan aku cuba menyelak sedikit kain untuk melihat. Ya, kawan aku nampak seperti apa yang aku nampak. Kawan aku pun cakap, dia orang ni teruk betul lah. Kawan aku menepuk-nepuk bahu supaya kami boleh beredar dari situ. Selangkah aku melangkah keluar, tiba-tiba aku rasa sedikit kejanggalan. Kerana aku tanya kawanku, kenapa dia orang nampak tinggi? Kawan aku kata, lah, macam lain macam je tinggi. Dia orang guna apa? Semasa kami tengah berbisik-bisik di luar bilik, dari hujung tangga, di sebalik kesamaran lampu tangga, aku lihat sepasang lagi kawan aku yang berbungkus kain putih menaiki tangga di bahagian hujung. Aku macam pelik. Lantaran itu, aku terus menepuk-nepuk kaki kawanku yang di atas. Tu, dia orang kat situ. Kawan aku menyelak kain, melihat di sebalik kesamaran. Dari kejauhan memang jelas dan nyata sepasang kawan aku berada di hujung tangga. Maka kawan aku yang di atas pun berbisik, jom kita ke sana. Aku berjalan mendapati mereka. Korang ni macam mana? Tadi kita kat sana, kau kat sana. Aku pergi sini, korang datang sini. Kan kita dah plan. Aku belah sini, korang belah sana. Kalau satu bilik, dua-dua masuk, mana thrill? Kawan aku macam terkejut. Lalu dia berkata, apa pula dua-dua? Kita orang baru datang daripada bilik sana. Mana kita orang kacau korang? Aku pun rasa macam sesuatu yang pelik. Tadi, masa aku masuk bilik nombor 4, korang kat mana? Tiba-tiba aku rasa macam tak sedap hati. Dan kawan aku yang di bahagian atas menepuk-nepuk bahu aku. Lalu berbisik, tadi tu siapa? Yang tinggi lain macam je tu. Aku rasa ada sesuatu yang tak kena. Pasangan yang lagi satu terus berjalan dengan laju turun tangga untuk ke bilik kami. Aku pun macam tak sedap hati, maka aku pusing ke belakang. Apabila aku pusing ke belakang, dari kejauhan di bilik keempat di seberang sana, aku nampak bungkusan seperti kami tinggi di luar bilik, tegak. Maka aku pun terus dengan laju melangkah. Kawan aku di atas seperti nak aku campakkan ke bawah. Kawan aku kata, apa ni? Aku kata, jom, ada hantu. Kawan aku cuba mengelak dan memandang ke belakang. Memang masih berdiri di situ. Bergegas kami sampai ke bilik, di mana pasangan yang satu lagi tercungap-cungap sambil bersandar di almari. Belum sempat aku turunkan kawan aku yang di atas bahu aku tu, tiba-tiba aku rasa basah meleleh di leherku. Dia bantai terkencing atas aku. Dari suasana takut bertukar menjadi sedikit gelak tawa. Dan itulah pengalaman yang aku ingin kongsikan kepada admin, kepada semua, bahawa pengalaman untuk prank orang, untuk jadikan sebagai hiburan, tetapi ianya menjadi realiti dan ada sesuatu di luar sana. Sekian, terima kasih admin.
Terima kasih Brother Joe. Begitulah cerita pertama. Kadang-kadang ada kala kita cuba jadikan ia satu humor, satu gurauan. Tetapi gurauan itu tanpa kita sedar sebenarnya ada benda lain yang juga cuba ingin bergurau dengan kita. Bagi saya cerita ni bukan saja pernah berlaku kepada Brother Joe, mungkin ada lagi orang lain di luar sana yang mengalami cerita-cerita sebegini. Itulah seram dan misteri. Okey, baiklah. Begitulah kisah pertama tadi. Dan saya akan teruskan dengan kisah yang kedua. Kisah yang kedua ini adalah sebuah kisah yang dikongsikan oleh rakan saya dan bercerita tentang kisah seram misteri yang pernah beliau alami. Juga kisah lama. Dan rakan saya nama sebagai Khairul. Kisah lebih dari 15 tahun dahulu, di mana ketika itu Khairul, rakan saya ni, bekerja di Kuala Lumpur dan tinggal di kawasan Pantai Dalam. Pada ketika itu, rakan saya ini ada seorang pakcik yang tinggal di Kajang. Pakcik kepada kawan saya ini adalah salah seorang pekerja untuk KTM, Kereta Api Tanah Melayu pada ketika itu. Tinggal di kuartus KTM di Kajang. Jadi berkebetulan pada satu hujung minggu, Khairul bercadang untuk ke rumah pakcik beliau yang terletak di Kajang dengan menaiki komuter yang terakhir jam 10.30 malam. Dan ia sudah menjadi kebiasaan bagi Khairul. Lebih kurang jam 11.30 komuter yang dinaiki oleh Khairul sampai di stesen Kajang. Cuma ketika itu Khairul dalam dilema, kerana untuk ke rumah pakciknya ada dua laluan. Kalau kita berjalan melalui rel kereta api ataupun melalui laluan kereta api, melalui gudang-gudang untuk ke kuartus hanya mengambil masa 15 minit ataupun 10 minit sahaja. Dekat. Dan laluan kedua adalah melalui laluan jalan raya. Terpaksa keluar daripada stesen, berjalan kaki, tetapi di tepi jalan raya mungkin mengambil masa 15 ke 20 minit. Dan laluannya agak cerah, terang dengan lampu-lampu jalan. Cuma di laluan jalan raya, Khairul selalu terfikir gangguan utama ialah anjing. Anjing-anjing liar. Selepas berfikir seketika di stesen, maka Khairul membuat pilihan untuk berjalan di atas laluan kereta api. Berdiri di stesen, nampak cahaya lampu di kuartus. Hanya mengambil 10 minit lebih. Ketika itu ada seorang wanita pekerja stesen yang sedang menyapu sampah. Mungkin itu adalah shift yang terakhir, kerana sebentar lagi pintu pagar akan ditutup dan tidak ada lagi komuter selepas itu. Khairul terus melangkah turun dari stesen kereta api, berjalan di atas landasan kereta api. Tak jauh pun. Tetapi Khairul terpaksa melalui satu gudang yang besar, gudang tinggal yang dulunya digunakan oleh mereka untuk mengisi peralatan-peralatan beras dan sebagainya. Di sebelah kiri, manakala di sebelah kanan ada beberapa kontena lama yang sudah usang, tidak digunakan oleh KTM. Jadi Khairul terus berjalan sambil menyanyi kecil. Sesampainya di satu kontena, lebih kurang di pertengahan jalan, tiba-tiba Khairul rasa seperti nak sangat buang air kecil, tak tahan-tahan.
Seolah-olah kalau dia berjalan, maka dia akan terbuang air kecil di dalam seluar. Maka Khairul berhenti, lalu buang air kecil di tepi kontena tersebut. Sambil buang air kecil, mata tengok ke kanan, ke kiri, ke belakang, sebab tengah malam, sunyi, dan kadang-kadang terdengar bunyi anjing menyalak-nyalak. Di penghujung Khairul membuang air kecil, tiba-tiba ketukan bunyi di pintu kontena. Tum! Seolah-olah ada sesuatu di dalam kontena seperti marah. Kuat bunyi ketukan sehingga Khairul terkejut. Lalu Khairul terus berlari atas landasan kereta api sehingga sampai ke rumah pakcik. Mengetuk pintu dengan kuat, dum 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 dum. Dan apabila pakcik buka pintu, Khairul terus masuk. Mereka bertanya, kenapa ni? Khairul kata nak terkencing tak tahan, dan tadi kencing separuh saja. Dan muka Khairul sedikit pucat. Selepas beberapa minit, Khairul terus minta untuk masuk ke bilik. Di rumah pakcik, Khairul ada seorang sepupu yang mana mereka hampir sebaya. Dan pada malam itu, sepupu Khairul, dia bekerja shift malam. So, Khairul akan masuk ke bilik untuk berehat. Apabila berada di dalam bilik, Khairul baring dan cuba mengamati semula bunyi apakah tadi. Tetapi di fikiran Khairul seperti sedikit terganggu, bercampur-campur, berani, takut, gusar dan sebagainya. Dipendekkan cerita, jam 3 pagi seperti satu mimpi yang berlaku, di mana Khairul tidak sedar masa mana, bila, bagaimana dia boleh berjalan daripada bilik, buka pintu, keluar dan tidur di depan tandas. Sehingga kan pakcik Khairul kejutkan lebih kurang jam 3 pagi. Kenapa kau tidur kat sini? Kau kan tidur kat bilik, yang kau pergi tidur depan pintu tandas ni kenapa? Aku nak pergi tandas, aku tengok kau tidur kat sini. Khairul agak terkejut bagaimana ia boleh berlaku. Dan selepas kejadian malam itu, keesokan harinya, Khairul demam, sakit kepala dan sebagainya. Sehinggalah pakcik Khairul bertanyakan ustaz yang ada di sekitar tu. Khairul seperti ditegur oleh makhluk lain. Selepas kejadian itu, Khairul tahu bahawa kawasan yang dilalui oleh beliau pada malam itu kawasan yang mungkin ada makhluk lain yang marah, tempatnya kita ganggu dengan membuang air kecil di situ. Itulah kisah kedua kita pada malam ini. Dan menurut Khairul lagi, kuartus-kuartus lama, stesen kereta api lama di Kajang telah diubah suai. Tiada lagi kuartus-kuartus lama yang diduduki oleh pekerja-pekerja KTM termasuk pakcik Khairul. Kerana kuartus-kuartus lama ini sudah diroboh dan digantikan dengan penempatan baru, kuartus yang lebih baru. Begitu juga perubahan kepada stesen KTM sendiri sudah diubah suai kepada yang lebih baru. Kesimpulannya, bukan saja di hutan, di bukit, di sungai, di mana-mana saja akan ada makhluk-makhluk lain yang tinggal. Seperti cerita yang dikongsikan tadi, mungkin Khairul telah mengganggu penempatan mereka. Jadi satu teguran daripada mereka supaya tidak mengganggu tempat tinggal mereka. Allahu'alam. Dan semuanya adalah makhluk Allah. So, itulah cerita kedua kita, seram dan misteri. Baiklah, kita akan teruskan dengan kisah kita pada malam ini.
saya bacakan dari email yang dihantar oleh salah seorang pendengar, salah seorang penonton channel YouTube kita. Dan email ini dihantar dengan menggunakan nama Awang Treasure. Baiklah, saya teruskan. Assalamualaikum admin. Hari ini saya nak berkongsi satu cerita yang berlaku sedikit misteri dan ada juga seram dalam cerita ini. Mungkin tak seseram seperti cerita-cerita lain, tetapi agak misteri bagi saya. Kisah berlaku beberapa tahun yang lepas, di mana ketika itu saya bekerja di salah sebuah negeri di pantai timur. Saya berasal dari Selangor, tetapi saya bekerja di pantai timur. Dan ketika itu saya tinggal di sebuah apartmen. Yang apartmen itu didiami oleh beberapa orang lagi kawan saya. Namun kerja kami banyak ke site, banyak ke lokasi-lokasi projek, membuatkan rutin harian kami tak sama. Waktu kami berada di rumah tidak sama. Kadang-kadang saya ada, kawan tak ada. Kadang-kadang kawan ada, saya tak ada. Kisah ini berlaku pada suatu hari di mana pada hari tersebut semua rakan-rakan saya tidak pulang awal ke rumah kerana masih ada urusan di tapak projek. Dan saya yang pulang lebih awal. Pun ketika itu sudah jam 9 malam. Apartmen yang saya tinggal itu ialah 15 tingkat dan kami tinggal di tingkat yang ketujuh. Seperti biasa, saya akan mengeluarkan kunci rumah dan masuk ke rumah. Tetapi sebelum saya membuka pintu rumah, ada beg berwarna coklat betul-betul berada di pintu. Pada sangkaan saya, mungkin kawan saya membeli barangan namun tertinggal di luar rumah. Jadi saya ambil bungkusan itu masuk ke dalam. Di dalam rumah tak ada sesiapa pun kerana saya tahu rakan saya akan pulang agak lewat pada malam tu. Saya letakkan bungkusan di atas meja dan saya terus ke bilik untuk mandi, tukar pakaian dan sebagainya. Semasa saya berada di bilik air, saya terdengar bunyi telefon bimbit. Dan saya amati bukan dari telefon bimbit saya kerana bunyinya agak berbeza. Saya selesaikan urusan saya di dalam bilik air. Saya keluar. Tak dapat kesan di mana telefon bimbit itu berbunyi. Saya pegang telefon bimbit saya dan membuat saya makan. Tidak ada apa-apa panggilan masuk. Baru sahaja saya nak masuk ke bilik, sekali lagi deringan telefon bimbit berbunyi. Saya cuba mencari di sofa, di meja, namun tak kelihatan. Rupa-rupanya telefon itu berbunyi dari dalam paper bag tadi. Saya keluarkan beberapa barang di dalam paper bag itu sehinggalah saya ternampak telefon bimbit. Maka saya memegang telefon bimbit itu dan nampak ada panggilan dengan nama Sharifah. Lalu saya mengangkat panggilan tersebut dan menjawab seperti biasa. Tetapi tidak kedengaran suara di seberang sana. Saya pun letak dan telefon bimbit itu saya letak di atas meja. Baru beberapa langkah saya melangkah untuk ke bilik, sekali lagi ia berdering. Dan saya berpusing melihat di telefon bimbit juga nama Sharifah. Maka saya pun angkat. Hello. Kali ini saya dengar suara seorang wanita yang terus bertanya. Hello. Ini telefon saya ke? Kata wanita itu. Saya pun bertanya, cik ni siapa? Perempuan tu pun berkata bahawa itu adalah telefon beliau dan paper bagnya hilang. Saya baru ingin bertanya soalan-soalan lain, tiba-tiba telefon dia letak. Telefon
yang di tangan saya itu tidak di-lock, tiada password, dan saya boleh melihat panggilan sebelum-sebelum ini. Dan saya juga boleh melihat list kontak yang ada dalam telefon itu. Saya cuba membuka galeri ataupun membuka bahagian foto untuk melihat siapakah pemilik telefon. Tidak ada gambar pun, hanya gambar-gambar pemandangan, kecantikan, suasana alam. Saya pun sedikit hairan, siapakah pemilik telefon ini dan kenapa paper bag telefon ini boleh berada di depan rumah saya. Jadi saya abaikan seketika, saya letak telefon di atas meja, saya mengambil telefon saya lalu menghantar WhatsApp ke dalam grup rumah kami. Dalam WhatsApp itu saya mengambil gambar bag itu, gambar telefon, dan saya post ke dalam WhatsApp group. Lalu saya bertanya, ini paper bag siapa dan ini telefon siapa. Selepas beberapa ketika, saya mendapat reply WhatsApp masuk. Kawan kata tak tahu, yang ni kata tak tahu, yang ni pun jawab tak kenal. Maka saya abaikan. Lantaran itu saya masuk ke bilik untuk rehat seketika. Lebih kurang jam 10.30, sekali lagi telefon berdering. Saya abaikan dan saya rasa seperti malas untuk bangun mengambil telefon itu. Tetapi semakin lama saya abaikan, deringannya tak henti-henti. Maka saya keluar daripada bilik, saya mengambil telefon di atas meja. Juga saya melihat panggilan dari Sharifah. Lantas itu saya mengangkat telefon. Mungkin emosi saya sedikit marah ketika itu. Saya kuatkan sedikit suara. Awak nak cakap dengan siapa sekarang ni? Namun tidak ada jawapan. Malah telefon itu diletak. Saya sedikit rasa nak marah kerana seolah-olah dia bermain-main dan tak mahu bercakap tetapi membuat panggilan. Tak telefon itu di atas meja. Kemudian tiba-tiba terbunyi seperti WhatsApp notification masuk ke telefon itu. Bukan sekali, berkali-kali. Mula-mula saya cuba abaikan, tetapi bunyi berkali-kali. Lantaran itu saya mengambil semula telefon dan saya membuka WhatsApp dan saya membaca nama Sharifah dan tulisannya di situ ialah, ini telefon saya, ini telefon saya, ini telefon saya, ini telefon saya. Kemudian sekali lagi WhatsApp masuk, letak semula di luar rumah. Saya jadi hairan dan sedikit pelik. Saya abaikan. Selepas itu deringan sekali lagi. Kali ini saya biarkan dulu buat seketika. Selepas beberapa kali deringan, saya mengangkat. Kali ini saya diam. Saya hanya menunggu suara dari sana untuk memulakan. Saya hanya mendengar seperti bernafas, tetapi tiada suara. Selepas itu saya bertanya, betul ke ni telefon awak? Kenapa awak call tapi tak mau cakap? Sekarang awak kat mana? Kemudian telefon itu diletak. Lagi sekali saya rasa seperti sangat-sangat marah. Baru saya letak telefon di atas meja, tiba-tiba bunyi WhatsApp masuk lagi. Kali ini tulisannya, saya berada dalam rumah awak. Jika awak tak letak telefon ini di luar, saya akan masuk ke bilik awak. Kali ini saya rasa amat-amat terkejut dan hanya saya seorang diri. Jantung saya sedikit berdebar. Saya cuba menghampiri balkoni apartmen dan sedikit mengelak langsir untuk melihat di luar.
Kemudian WhatsApp berbunyi lagi. Bila saya baca, saya nampak awak. Tolong letak telefon semula di luar. Saya menjadi sedikit kacau. Otak saya berfikir-fikir apakah yang harus saya lakukan. Keputusan yang saya ambil, saya masukkan telefon itu ke dalam paper bag itu semula. Dan perlahan-lahan saya membuka pintu. Saya letakkan semula paper bag itu di luar. Atas itu, saya tutup, saya kunci dan saya berada di dalam rumah. Saya cuba mengamati adakah bunyi tapak kaki yang lalu di luar, tetapi tak ada pun. Saya terus masuk ke bilik. Selepas beberapa ketika, terdengar seperti pintu rumah dibuka. Saya cuba mengamati perlahan dan ada suara bercakap-cakap di luar. Maka saya yakin itu adalah kawan-kawan saya yang sudah pulang. Saya keluar dari bilik, kawan-kawan saya yang agak lewat pada malam itu sudah pulang. Jadi saya pun rasa sedikit tenang. Maka saya bertanya pada kawan saya, ada paper bag tak kat luar, dekat pintu? Tak ada pun. Saya bergegas ke depan pintu, membuka pintu dan melihat memang tiada paper bag di situ. Jadi saya abaikan, masuk semula ke rumah. Hanya saya sahaja yang tahu keadaan itu. Walaupun mungkin ada yang beranggapan mungkin main-main dari budak-budak atau sebagainya, tapi bagi saya ia amat misteri dan amat menyeramkan. Itu saja perkongsian saya. Terima kasih admin. Terima kasih semua. Terima kasih kepada rakan kita yang sudi berkongsi cerita di email. Bagi saya amat menyeramkan. Terima kasih dan itulah seram dan misteri. Sekian dulu dari kami untuk episod kali ini. InsyaAllah di lain waktu kita akan berjumpa lagi untuk episod seterusnya. Seram dan misteri.